melaungkan slogan sahaja tetapi tidak menterjemahkan slogan yang dilaung-laungkannya itu. Kita tak payah ambil contoh jauh-jauh macam Israel yang sedang berbalah hari ini, tu biar kat dia. Israel tengah berbalah kan, siapa yang jadi Perdana Menteri. Dua parti yang bertanding, dua-dua mengaku dua-dua menang. Susahlah. Tak nak mengaku kalah. Dua-dua mengaku menang, akhirnya dua-dua nak buat kerajaan. Takut sama macam Perak nanti. Dua Perdana Menteri pula. Kan susah. Jadi tuan-tuan, apabila seorang raja yang zalim, dia melaungkan demokrasi tapi dia tak terjemahkan demokrasi itu. Kita ambil contoh Malaysia lah. Saya tak payah ambil Israel ke mana-mana, Singapura ke, tak payah. Kita ambil Malaysia sendiri supaya kita faham. Bila dilaungkan Malaysia sebuah negara demokrasi berparlimen, dan semalam pembukaan sidang Dewan Rakyat Penggal yang kedua yang dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Mizan, dalam titah ucapan baginda yang dibuat semalam, antara benda besar yang di-Pertuan Agong beritahu kepada sidang Dewan Rakyat ialah baginda bertitah bahawasanya kalau boleh semua rakyat jelata ini, semua rakyat penduduk Malaysia ini mematuhi undang-undang perlembagaan negara. Jadi apa yang dia titahkan itu sebenarnya benda yang betul. Agong titah benda yang betul. Dia kata semua orang kena ikut undang-undang. Tapi masalah yang ada dalam dewan, yang angguk-angguk kepala dalam dewan tu, dia tak ikut. Dia angguk depan Agong, belakang Agong dia buat balik undang-undang dia sendiri. Jadi tuan-tuan, bila manusia membelakangkan undang-undang, risiko yang akan berlaku adalah jauh lebih teruk berbanding seandainya manusia ikut undang-undang. Kita ambil contoh yang paling kecil sekali. Tuan-tuan datang malam ni semua pakai kasut, pakai selipar. Tak ada yang kaki ayam, tak adalah. Semua datang pakai kasut atau selipar, kecuali kalau keluar kan selipar dia kena curi, itu lain. Jadi bila kita pakai kasut atau selipar tadi, dia ada undang-undang kan. Selipar dan kasut ni dia ada undang-undang. Undang-undang dia, hak yang belah kanan bubuh di kaki kanan, hak yang sebelah kiri bubuh di kaki kiri. Itu undang-undang dia. Simple aja. Tak ada dalam perlembagaan pun undang-undang selipar ni. Tapi bila kita terbalikkan dia, sajalah ustaz hari ni sempena ustaz ceramah malam ni, saya nak terbalikkanlah kasut ni. Dia pakainya kaki kanan, dia bubuhnya selipar belah kiri, yang kaki kiri dibubuhnya kasut belah kanan. Jalan pun nak macam itik tak itik je. Kan dah terpijak pasir, pasal dia dah melengkung tu dah salah tempat, dia dah tak ikut saiz. Jadi kita bila menyalahi undang-undang kasut tadi, boleh menyebabkan kaki kita kotor, jalannya susah, orang tengok pun satu macam, pasal kita langgar undang-undang. Undang-undang lampu isyarat, merah, kuning, hijau, itu undang-undang. Merah berhenti, kuning bersedia untuk berhenti, hijau jalan. Jadi bila kita ikut aturan lampu tu elok-elok, insya-Allah di persimpangan lampu isyarat semua akan selamat, tak ada aksiden, tak ada apa. Tapi seandainya dia tidak berfungsi dengan baik, macam hari Ahad tengah hari tu, hari Ahad 2 hari sudah, lampu isyarat Greenwood di Karak tu bawah tu, dia menyala serentak dua warna, merah dengan kuning, hijau tak keluar-keluar. Maknanya lampu tu rosak. Dan saya datang maghrib tadi, hilang terus, tak menyala langsung. Lagi hebat. Jadi bila tunggu, lampu tak keluar-keluar, masing-masing buat fatwa sendirilah. Masa tu keluar fatwa ijtihad masing-masing, siapa nak jalan dulu kan. Masa tu berkecamuk dengan horn, yang ni nak cepat, yang ni dah terlajak, kena reverse balik, tak boleh orang belakang pula sondol. Pasal dah tak ikut undang-undang, main sodok siapa dulu, akhirnya peratus nak aksiden tu cerah. Berbanding kita ikut aturan, yang hijau jalan, yang merah tunggu dulu, sabar-sabar. Itu aturan lampu. Atau kita tengok yang paling kecil sikit lagi dalam rumah kita.
Tapi benda ni bukanlah saya nak kata kotor sangat, tak lah. Tapi kita tengok contoh lah kan. Kalau melanggar undang-undang. Di rumah kita tuan-tuan ada 2 jenis tandas. Nak cerita tandas sikit lah. Satu dipanggil tandas cangkung, satu lagi dipanggil tandas duduk. Jadi undang-undang ni kalau masuk tandas tu tandas duduk, kita duduklah diam atas tu. Undang-undang dia. Jangan kau pergi mencangkung atas tu. Tandas-tandas khas untuk duduk, bisa senang atas tu, kita pula tak selesa mencangkung atas tu. Kalau dia buatnya cangkung-cangkung, pecah dia punya mangkuk tu kan, tak luka kita punya pinggang, belakang, punggung pun semua ni. Luka, ada kes dah jadi. Pasal dia melanggar undang-undang. Itu baru undang-undang tandas, yang duduk kita cangkung, yang cangkung kita duduk. Rosak kesan dia. Tambah pula undang-undang negara yang dilanggar oleh manusia, yang akhirnya menyebabkan Perak mendapat 2 menteri besar. Betul, ini masalah dia undang-undang. Sebab bila manusia lawan undang-undang, buat undang-undang, tak nak ikut undang-undang, itu kesan dia. Dan saya nampak satu, ini pandangan peribadi saya lah tuan-tuan, saya tak tahu orang lain lah. Tapi saya melihat satu jalan yang saya kira agak terbaik lah, nak menyelesaikan kemelut yang semakin berpanjangan. Benda ni akan melarat tuan-tuan, tak lama lagi nak lantik speaker baru pula. Dan speaker lama nak taruh mana? Yang sah dari sudut undang-undang kan, nak taruh mana nanti? Jadi benda ni akan melarat. Jadi saya nampak satu jalan terbaik dalam keadaan kekusutan hari ini. Saya berpendapat secara peribadi, alangkah baiknya seandainya Mufti Perak hari ini jadi orang tengah. Pasal dia ni, ialah Mufti ni penasihat kan, pada Sultan, kepada pemerintah, menteri besar semua. Jadi dia boleh secara sukarela jadi orang tengah, panggil MB baru, MB yang sah, Wabi Nizar, panggil MB yang tak berapa nak sah. Orang Perak kata haram jadah, aku tak tahu orang Perak cakap, bukan haram tapi kata haram jadah. Panggil menteri MB tu, lepas tu panggil Tuanku Sultan Perak kan, duduk tengah-tengah ni Mufti Perak. Jadi bincang baik-baik. Macam ni lah tuanku, sekarang ni kita ada kemelut gini-gini. Jadi Mufti bagi idea lah, at leastnya dengar semua pandangan pihak, semua pihak, saya ingat boleh selesai. Tak ada masalah yang tak boleh selesai. Semua masalah dalam dunia ni ada jalan penyelesaian. Jadi kalau dia buat, saya ingat tuan-tuan, boleh selesai. Tapi bila tak buat, dia akan melarat. Yang baru minggu lepas kita tengok dia lantik 3 penasihat, 3 orang penasihat agama kan, merangkap penasihat menteri besar. Jadi benda tu tidak ada dalam peruntukan Undang-Undang Negeri Perak. Tak ada peruntukan nak suruh lantik penasihat tu, tak ada. Yang saya tahu penasihat Perdana Menteri yang tu ada. Tapi penasihat menteri besar ni jarang ada. Selalu dia punya PA, PR itu je lah kan. Tetapi jarang ada. Tiba-tiba ditubuhkan 3 orang ni, Melayu seorang, Cina seorang, India seorang. Gaji bukan sikit-sikit. Seorang gajinya 15,000. Pasal mereka bertaraf esko kan, bertaraf esko. Gaji 15,000, saya ingat sikit lagi nak sama dengan gaji Pak Lah. Pak Lah gaji dia kalau saya tak silap Perdana Menteri 21,000. Hak ni 15,000 gaji dia. Lepas tu allowance melancong luar negara setahun 20,000. Kemudian allowance bil bulanan, bye bill ni 1,000 sebulan, mesti dapat tiap-tiap bulan. Allowance beli baju, beli seluar, singlet, pagoda apa semua 3,500. Baju je 3,500 sebulan. Dan ditambah pula satu lagi, iaitu boleh memiliki lesen pistol, senjata api. Untung jadi penasihat agama boleh pakai pistol rupa dia. Jadi tuan-tuan, untuk 3 orang ni saja kerajaan Perak terpaksa habiskan 720,000 setahun. Yang Suhakam dah sebut, NGO dah sebut baru-baru ni cadangan